Pagi hujung minggu saat kita bertemu, riang ria rasanya oh bila kita bersama. Hello, selamat pagi kepada anda semua. Kenapa tengok Fiona macam tu? Tak, saya suka tengok bila awak start pagi awak selalu macam tu. Dia tak ada cakap dulu. Saya teringat dulu masa kat sekolah saya, ada kawan saya macam tu. Bila dekat dalam van je, Chinese girl juga. ya. Hello. Okay. Tapi apa-apa pun untuk anda semua, bila bangun pagi ada suara ke tak ada suara ke, ada pergerakan ke, kita nak emosi anda berada dalam keadaan yang positif. Betul. Jadi pagi ni kita seronok sangat sebab kita akan berkongsikan dengan anda kalau anda yang memang ada hobi ataupun minat kepada kereta 4x4. Okey, tapi ini dia soalan dia sebab kadang-kadang bila Fiona baca tu kan ada orang cakap, oh, kita tak panggil dia macam 4x4 dalam bahasa Melayu. Ada yang panggil macam 4x4. Betul ke tidak? 4x4 ya. Dah macam matematik dah. Tapi saya rasa betul lah, jarang orang kata kita punya sukan pemotoran 4x4. Panggil pacuan 4 roda sebenarnya. Pacuan 4 roda, 4x4. Okey, so ini dia hari ini kita setkan, kita panggil 4x4 lah. 4x4. Semua orang pun faham kan? Jadi kepada anda semua yang ada minat, dah ada simpan duit nak dapatkan 4x4, inilah waktunya kerana kami akan bawakan pakar untuk mendapatkan kereta-kereta ni, mungkin dari segi maintenance, dari segi hobi ni apa boleh dilakukan. Tapi sebelum itu, awal pagi ni kita akan update kepada anda kemaskini terbaru mengenai COVID-19. Betul. Yang mana kes harian telah pun dikemaskinikan setiap pagi bermula pukul 10 pagi. Ya, seperti mana anda nampak di kaca TV anda, kes baharu 2 hari yang lepas 30,644. Kalau anda tertanya-tanya, kenapa 2 hari lepas? Bagi mereka yang tak tahu lagi, sekarang ni time baru untuk update kes baharu COVID-19 adalah pukul 10 pagi hari seterusnya yang akan melaporkan yang apa tu? Macam mana kita panggil lah? Hari sebelumnya punya kes baharu. Jadi kita harapkan kepada anda terus patuhi SOP sebab kes yang meningkat ini 2-3 hari ini amat-amat merisaukan kita. Betul. Dan kita harapkan juga untuk anda sedia ambil maklum, jangan lupa untuk dapatkan vaksinasi anda dan juga dos penggalak. Dan selain daripada itu juga ada update terbaru yang telah pun dikeluarkan khususnya untuk kontak rapat yang akan berkuat kuasa pada 1 Mac 2022. Contohnya status vaksinasi yang telah menerima dos penggalak, bergejala, tidak bergejala. Kalau tidak bergejala, tiada kuarantin yang akan dikenakan. Tapi kalau bergejala, anda harus duduk ataupun kuarantin selama 5 hari. Bagi mereka yang hanya lengkap vaksinasi, maksudnya yang tak menerima lagi dos penggalak, tidak bergejala ataupun bergejala, anda kena duduk diam-diam. Duduk diam-diam, kuarantin selama 5 hari. Tapi apa-apa pun, saya nak sarankan anda jujur. Yes. Jujur sebab apa, kita semua kena keluar kerja, ada keluarga dan sebagainya. Jangan kalau anda rasa macam was-was diri, dah rasa macam sakit, ada sakit tekak, batuk-batuk, semua tu cepat-cepat pergi buat test. Kita jangan tipu diri sendiri, jangan tipu orang lain. Ini adalah demi keselamatan semua orang. Okey. Jadi kepada anda semua, kita nak bawakan juga ramalan cuaca pagi ini sebab kita sedia maklum semalam ada video yang tular, kita menyaksikan pulau perhentian ni bagaimana air laut yang bergelora. Jadi kepada anda semua, sila berhati-hati. Dan kita bawakan di Kuala Lumpur dijangkakan hari ini ribut petir. Maksud ni dah hampir 4-5 hari juga. Begitu juga di Shah Alam dijangkakan hujan. Kemudian kita beralih pergi ke Ipoh, dijangkakan akan ada ribut petir. Dan pergi ke Georgetown, masih lagi ribut petir. Okey, seterusnya dia Alustar juga dalam keadaan cuaca yang sama, ribut petir. Manakala untuk anda yang berada di Arau juga ribut petir dijangkakan. Kemudian kalau kita tengok di Kota Baru, hujan, dia lebih kurang semua macam ribut petir, hujan. Kuala Terengganu pun masih lagi hujan. Pergi ke Kuantan, hujan juga. Nampak gayanya macam tak ada tempat yang cerah. Okey, di Johor Bahru juga keadaan yang sama, ribut petir. Manakala anda yang berada di Bandaraya Melaka dijangkakan hujan dan juga di
di Seremban juga hujan. dijangkakan hujan. Kemudian kita pergi pula ke Kuching. Hujan. Akhir sekali Kota Kinabalu. Ribut petih. Betul. Okey. Tak ada tempat yang cerah. Kiranya satu Malaysia hari ini hujan ya, dan juga ada beberapa kawasan yang banjir. Jadi kita harapkan anda semua kena lebih berhati-hati dan juga berwaspada dengan keadaan semasa. Kena lihat kiri dan juga kanan anda lah. Kalau ada air dah naik tu, kita kena bersiap sedialah sebarang kemungkinan yang bakal berlaku. Juga maklumkanlah kepada jiran-jiran kita, apa-apa hal kita boleh macam saling jaga antara satu sama lain kan? Betul. Okey, jadi cuaca kita dah kongsikan kepada anda, begitu juga dengan kes harian COVID. Dan tadi kita nak bawakan untuk sukan pacuan 4 roda ni ataupun 4x4. Saya yakin ramai di antara anda yang ada minat. Tapi kadang-kadang minat tu, bila duit tak ada tu, minat tu hilang, Fiona. Tapi Macam Fiona minat tak? Fiona minat. Muaz cuba teka. Fiona pernah bawa kereta 4x4 ke tak? Wow. Pernah? Alah, tak. Pernah bawa? Betul. Fiona pernah bawa 4x4 Okey. dan antara bagi Fiona kereta kegemaran ataupun kereta impian Fiona lah. Sebenarnya pertama sekali kereta kebal. Tak mungkin dapat. Okey. Yang toy punya adalah. Yang kedua adalah kereta pacuan 4 roda. Okey. Sebab Fiona rasa kereta tu tak ada orang boleh bully Fiona. Kalau nak naik atas rem boleh, nak pergi mana-mana kan orang akan berhenti dulu untuk kita. Betul sebab tak? kereta tu kuat dan yalah, kita ada jalan-jalan yang akan kita naik, akan kita masuk kan. Dan itu akan mengujikan skill kita lah bagaimana kita handle kereta tersebut. Jadi oleh kerana itu hari ini kita akan kongsikan bersama dengan anda antara cabaran-cabarannya, bagaimana nak maintain kereta. Saya rasa kalau nak ada kereta semua boleh beli kot. Betul. Tapi macam mana nak maintain, nak bayar bulan-bulan, spare part dia mesti mahal. Dan juga antara aktiviti-aktiviti yang kita boleh buat dengan kalau kita ada kereta pacuan 4 roda ni semua boleh pergi mana. Inilah antara intipati yang kita akan sajikan kepada anda semua. Dan juga kalau anda juga merupakan peminat kereta pacuan 4 roda ni, anda boleh kongsikan bersama kami ataupun kalau ada gambar lagi bagus tunjukkan kepada kami, tag kami Facebook dekat Facebook Borak Kopitiam. Dekat situ anda boleh kongsikan bersama dengan kami juga antara tempat-tempat menarik yang anda pergi, antara aktiviti menarik yang anda pernah pergi ataupun antara model-model kereta pacuan 4 roda yang anda sedang bawa ataupun anda impikan untuk dapatkan. Kongsikan semua bersama dengan kami. Dan ada setengah orang dia bawa 4x4 dia tu untuk bawa masuk durian ya. Kan? Buah-buahan dia nak pergi jual. Sebab dia besar kan. Jadi untuk bantuan banjir juga kita tengok baru-baru ni viral, ramai geng-geng 4x4 ni dari setiap negeri letak bendera, bawa tolong semua, bawa bot kan. Jadi itu antara kegunaan-kegunaan yang kita mungkin dapat lihat, tapi sebenarnya banyak lagi function-function yang lain. Jadi oleh kerana itu kita akan kongsikan bersama dengan anda. Jadi kena stay tune sebab kadang-kadang kalau kita tengok harga tayarnya saja pun okey. Risau Tayar dia pun risau untuk sebiji tayar tu. Tapi mungkin orang 4x4 kata ada tempat untuk kita dapatkan tayar yang murah. Diorang ada geng-geng dia. Betul. Yang ini semua kan kita kena kenal community tau. Kalau bila kita ceburi satu hobi tu kan, kita kenal gaul dengan community tersebut supaya kita tahu mana kita boleh nak solvekan problem kita. Contohnya macam antara isu tayar. Mahal sangat, tak mampu. Ada solusi dia, kena cari jalan je saja. Baiklah, itulah topik kita pada hari ini. Kami juga mengalu-alukan anda punya komen, anda punya perkongsian. Dan sekarang ni kita ada satu lagi benda nak kongsikan bersama dengan anda untuk mengajak anda semua saksikan I Can See Your Voice 5. Rancangan hiburan berbentuk penyiasatan I Can See Your Voice yang mencatatkan hampir 3 juta penonton di setiap episod kini kembali untuk musim ke-5. Dan mereka mencari anda yang mempunyai bakat dan personaliti menarik untuk sama-sama menghantar penyertaan secara atas talian bermula daripada 25 hingga 28 Februari ini. Syaratnya sangat mudah. Anda perlu berusia 15 tahun ke atas dan warga negara Malaysia. Hantarkan penyertaan anda ke www.extra.com.my/ICSYVMY. Manalah tahu anda bakat baharu yang Malaysia akan kenali. Jadi apa tunggu lagi? Inilah waktunya untuk anda mencuba. Kalau suara anda sedap ataupun tidak, anda boleh masuk ya. Macam saya. Kalau saya nyanyi kan, orang kena teka sama ada betul ataupun tidak.
Jadi itu salah satu trik yang hebat lah kan. Betul. Jadi kali ini Muaz tak sedih. Kali ini Muaz dah boleh join dah penyertaan kali ini. Nanti anda boleh hantar uji bakat anda punya. Tapi umur tadi macam tak lepas je. 15 ke atas, warga 15 negara ke atas. boleh. Jadi untuk anda ambil peluang ini dan kejap lagi kita akan bawakan untuk anda. Mungkin katanya, Muaz, Fiona tak ada pun 4x4 kat belakang. Ayo. Kita dah bawa dah untuk anda. Jadi kena stay tune terus bersama kami di Borak Kopitiam. Jumpa kejap lagi. Baca sikit. Ada ni komen daripada Nadia Ilyas. Katanya, Nadia dia kata apa? Perempuan kata saya bawa 4x4 best. Ramai pelik sebab tak ada kebun ke apa tapi pakai 4x4. Betul lah sebab sekarang ni ramai dah pakai untuk leisure. Ya, dia macam jadi trend juga. Betul. Maksudnya bersiap sedia dengan apa yang bakal berlaku. Lagi satu nak pindah rumah pun senang tau. Betul lah. Kan? Jadi di belakang kita ni, kita ada ini antara jenis-jenis 4x4. Tapi yang kalau saya dengan Fiona tengok macam ialah 4x4 lah. Tapi mungkin ada setiap ni berbeza-beza function dia kan. Betul. Kalau kita tengok kan part-part dia pun macam-macam. Yang ni dah macam dekat boat dah. Tengok kan. Okey, cuba tengok kalau Fiona kata ini kereta saya tak kena langsung. Tengok. Dia dengan kereta pun tak kena. Kecil sangat, kereta besar. Dia pernah tak dengar peribahasa don't judge a book by its cover? Pernah dengar? Tapi tahu tak apa maksud dia? Tahu. Jangan ingatkan saya kecil-kecil tak boleh bawa kereta 4x4. Jadi oleh kerana itu kalau kita tengok ramai wanita-wanita pun dah terlibat dengan 4x4 ni. Ini bermakna sukan ekstrim ni wanita pun dah berani untuk nak menyertainya kan. Tapi sebagai permulaan kita lebih mengenali apakah itu sukan ataupun kereta 4x4 ni. Apa kata sekarang ni kita saksikan satu video yang telah pun kita sediakan khas untuk anda iaitu sejarah sukan 4x4. Jom sama-sama kita saksikan. Let's go. Apabila bercerita mengenai hasil ciptaan, ianya direka untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh manusia. Jadi, bagi konsep kenderaan pacuan 4 roda pula, ianya direka untuk mengangkat atau mengalihkan barang ke kawasan yang sukar untuk dimasuki, seperti di kawasan hutan dan juga gunung ganap. Kenderaan belum lagi dicipta untuk jalan berbatu atau off-road, sehinggalah pada tahun 1900, di mana seorang jurutera dari Perancis, Adolphe Tigres, telah mencipta sebuah kereta separa lori yang sesuai digunakan di atas permukaan jalan yang rata dan juga bersalji. Kenderaan yang diberi nama Citroën Tigres ini juga telah merentas Gurun Sahara pada tahun 1922 yang dibawa oleh dua pengembara Perancis, Georges Méry dan Louis Audouin. Sejak itu, industri otomotif seluruh dunia mula membuka mata terhadap teknologi kenderaan pacuan 4 roda. Ibarat cendawan tumbuh selepas hujan. Semasa tercetusnya Perang Dunia Kedua, pelbagai model kenderaan pacuan 4 roda mula dihasilkan dan ianya menjadi satu revolusi kerana memudahkan pergerakan barangan keperluan perang dan juga mobiliti tentera. Selepas tamatnya perang, kenderaan pacuan 4 roda ini hanya dijual untuk kegunaan industri perkilangan dan juga komersial sahaja. Sehinggalah pada tahun 1940, syarikat British Land Rover mula menghasilkan kenderaan off-road untuk dijual kepada orang awam buat pertama kali. Semenjak itu, pelbagai variasi kenderaan pacuan 4 roda mula muncul di pasaran. Antaranya seperti kenderaan utility sukan atau SUV. Pada era 70-an, peminat tegar kenderaan 4x4 ini mula mengubah suai dan menguji kemampuan kenderaan mereka seperti meningkatkan kapasiti enjin dan menggunakan tayar yang lebih besar berbanding tayar asal sehingga terciptanya kenderaan gergasi atau dikenali sebagai monster truck. Bob Chandler adalah individu pertama yang mengubah suai Ford 250 miliknya kepada kenderaan monster truck yang diberi nama Bigfoot. Kini, teknologi bagi kenderaan pacuan 4 roda semakin maju. Di samping kuasa mekanikal yang canggih, sistem elektronik juga sering digunakan di dalam sesebuah kenderaan itu, menjadikan ia lebih pantas, jimat dan selamat. Ya, menarik kan? Kalau anda tengok bukan saja ada yang roda saiz macam kira macam ngam lah fit kereta, ada juga
yang roda lagi besar daripada kereta. Betul. Kejut Jadi saya. macam mana nak handle satu, lepas tu nak kontrol, dan saya rasa paling masalah sekali nak maintain. Maintain, itulah. Maintain tu yang kita paling takut sekali. Harga tayarnya berapa, suspensionnya berapa, bagaimana dengan enjin, body, macam-macam lah. Pening kan? Tak jadi lah. Jangan macam tu, Muaz. Kita bawakan orang yang bersesuaian Cantik. untuk explain. Alright. Jom sama-sama kita jemput Encik Muhammad Rahim Syarkam untuk bagi tahu kita lebih lanjut mengenai sukan ataupun kenderaan 4x4 ni. Selamat pagi, Encik Rahim. Selamat Encik Rahim. Okey, mana banyak-banyak kereta ni nak tahu juga. Mana satu kereta Encik Rahim? Saya yang kuning. Yang kuning ni Okay, nanti kita pergi dekat sikit nak tanya nak tengok kan. Sekarang ni kita nak tahu berapa lama Encik Rahim dah orang kata macam ceburkan diri dah main 4x4 lah. Saya terlibat dalam 4x4 ni actually dah dekat 20 tahun dah. 20 tahun. 20 tahun. Wow, okey. Jadi kali pertama macam kami ni lah yang takut-takut nak ada 4x4, macam-macam fikiran. Jadi macam mana Cik Rahim masa 20 tahun yang lepas? You sepatutnya you kena try lah. You kena cubalah. Memang best lah. Sukan ni. Tapi masa mula-mula sekali Encik Rahim start tu. Macam mana kereta, pinjam kereta jiran ke? Ni. Abang saya. Abang dia. Okey, jadi abang saya. bila abang dah main, lepas tu Cik Rahim try lah kereta tu. Saya try kan. Tapi tak pernah macam takut ke? Macam Muaz Dulu tadi dia yang takut mula pause. sekali dia yang main dulu. Lepas tu lepas tu dah terjebak lah. Dah ikut dia kan. So sampailah sekarang. Macam Muaz tadi tu, dia risau pula kalau nak ada 4x4, maintenance macam mana, nak handle macam mana dan sebagainya. Masa tu Encik Rahim tak ada ke macam risau benda ni? Kalau bagi saya, kita orang ada workshop. Kalau yang lain-lain tu, dia terpaksa buat ni lah. Kena ada panel workshop sendiri lah. Okey. Jadi kalau kita tengok basic lah kan, untuk 4x4 selalunya adalah seperti ni lah, enjin kat tepi ni lah. Betul. Kan? Sebab dia adalah yang saya tengok banyak kat road kan kita nampak. On the Tapi road. on the road yang ni banyak yang off road ni selalunya bagaimana pula? Ni dah level lain ke apa? Ini kira yang Ekstrim sikit. ekstrim sikit. Sebenarnya dia ada berapa kategori? Dia sebenarnya ada light core, hardcore. Hardcore, okey. Light core dengan hardcore. Ada yang medium yang biasalah. Medium yang macam ni lah. biasa. Kita ada Ranger, kita bawa pergi mana-mana lah. Sebab saya difahamkan juga, tayar-tayar ni memainkan peranan juga. Betul. Kan? Sebab kalau kita ada tayar yang biasa boleh bawa dekat jalan, ada tayar yang biasa tu tak boleh bawa ke dalam hutan. Betul. So macam ni kita nak tahu tayar, jenis-jenis tayar dulu. Kira tayar-tayar yang bunga kasar ni dia sangat membantu lah. Ni bunga kasar lah. Okey. Actually kita orang bawa balik daripada Tanjung Malin semua lah, Lubuk Kawah. Kita orang buat camping tu yang kotor-kotor gitu. Tapi ni bersih, kategori bersih lah. Lagi ni sempat cuci dah ni. Dah cuci. Okey, kalau kita tengok tadi Encik Rahim ada cakap yang kuning ni, kereta Encik Rahim kan? Ya. Boleh tak Encik Rahim bagi tahu perbezaan lah antara Perbezaan. banyak-banyak kereta Encik Rahim ni, apa bezanya? Boleh. Cuma Tahun bila dulu, Cik Rahim? Tahun bila? ini tahun 96. Nampak? Tahun 96, 96. brand. Tak tahu you ada ke tak? Belum, saya muda Brand lah. apa, Cik Rahim? Sebab saya tengok tu Daihatsu. Ni Ni Toyota. Toyota. Ni brand apa? Ni Rockstar. Star. Kia. Oh, Kia, pun ada juga. Kia ada off-road punya kereta macam tu? Tapi kita pakai body je lah. Yang lain macam 4x4 ni dia banyak dia rojak-rojak lah kalau yang off-road je lah. Boleh campur-campur lah. Kalau nak pakai yang original biasanya dah modified lah. Maksudnya 4x4 ni pun ada orang modify. Ada. Sebab biasanya kalau kita tengok kereta biasa saja ada modify. Okey. Okey, jadi jom kita mengenali part by part 4x4 boleh? Boleh. Saya Ni, saya tunjuk. Fiona daripada tadi dia nak tahu. Yang tempat tali ni apa sebenarnya? Adalah tempat gantung baju ke apa? Tak. Ini kalau kita tersangkut, Okey. kita pergilah cari pokok ke apa. Kita untuk lepaskan diri kita sendirilah. Maksudnya nak tarik. Winching. Kalau kereta ni tenggelam, Okey. so untuk kita lepas keluar, kita kena pakai tali ni. Confirm boleh lepas keluar Boleh. daripada lecak apa ataupun Seolah boleh.
Oh, jadi bagaimana dari segi tali yang nak digunakan? Ketebalan dia ada Dia ada segi? 10 mm, 12 mm, 14 mm, Oh. 16 mm. Dia ikut ni lah. Kalau yang... Ikut berat body kereta? Ya, betul. Okey. Okey, saya nak tahulah sebab tadi Encik Rahim cakap ada modify kereta ni kan. Ya. Dah berapa banyak kos dibelanja untuk Kos? modifikasinya? Kereta saya ni kalau... Anggarannya lah, Anggaran je. 100,000 lebih lah. Oh! Boleh dapat kereta baru tu. Tapi jap, harga body dia berapa? Body murah je. Ha. Modifikasi tu yang mahal. Selalunya macam tu lah kan. Ya. Nak modify dia tu. Jadi, okey. Nervous lah dengar. Ni kita dah kenal. Satu lagi saya rasa part yang paling penting adalah suspension dia ke? Sebab yelah dia bila suspension, masuk ya, off-road ni penting, kan penting. dia macam pelik-pelik nak langgar Dia batu. kena yang kuat punya lah. Tak boleh lah pakai suspension yang jalan raya punya. Habis kalau dah masuk sekali off-road, lepas tu adakah kena tukar-tukar ataupun dia ada tahun-tahun dia juga? Dia tak tahulah. Ikut sampai dia rosak lah. Sampai dia rosak Kalau lah. you rasa dia tak stable kan, masuk dia dah rosak lah. Biasanya kalau kita dengar kan, orang kata bawa 4x4 ni masuk hutan kan. Ya. Buat apa kita tak tahu sebenarnya lah. Mungkin Encik Rahim boleh Sebenarnya, kongsikan. yelah kita kerja kat kota ni kan. Kita nak beriadah, kadang-kadang nak mancing, nak camping-camping, tepi-tepi sungai. Kita macam kategori 4x4 ni kita suka cari sungai-sungai, waterfall. Macam tu je lah. Camping lah. Maksudnya dia memang, adakah maksudnya kereta ni akan redah sungai ke? macam Redah. tu? Macam yang kita tunjuk dalam video. Okey, ni contoh dia. Okey, macam mana kita nak tahu jalan yang kita nak redah tu? Selalunya kalau jalan raya ada petunjuk. Okey, straight ke Kuantan, belok ke Perak, contohnya. Ini masa dalam hutan ni saya sungai, saya tak nampak kat depan tu ada apa, mana saya tahu. Kan? Macam mana? Adakah Betul. Actually, jalan itu dah disetkan? Actually tempat-tempat macam ni dia dah, kalau dekat KL ni lah ataupun daripada golongan 4x4 ni dia dah ada Trail. Dia ada trail ataupun dah ada kawan-kawan yang dah masuk. Jadi dia orang akan story lah benda tu. Sini kat sini macam ni keadaan dia macam tu lah. Ni Tapi kalau kan dalam sungai ni macam mana? sentiasa alam sentiasa berubah kan. Mungkin Yes. batu Betul. ni tiba-tiba kat tempat tu. Betul. Kan jadi Itulah kita kena alert benda tu je lah. Sikit lah. Macam sungai tadi, mana kita tahu tiba-tiba sungai tu dah dalam pula ke? Nampak jalan tadi macam tak ada masalah kan? Tapi sebenarnya sungai tu dia Memang cetek? dia batu bawah dia. Dia keras lah. Bukan yang ni. okey. Bawa kereta biasa satu hal Okey. 4x4 mungkin satu hal yang berlainan. Kalau orang yang macam kira tak berapa pandai nak bawa kereta, boleh ke mereka bawa 4x4 juga? Boleh, tapi biasanya kalau perempuan ke ataupun yang baru nak bawa tu biasa dia bawa automatik. Oh, yang ni semua manual? Ini manual. Oh no. Ini manual. Ni auto? Yang ni tak tahulah. Yang ni dia ada Ni auto kawan ada saya punya. manual. Ni. Okey. Nanti Okey, kita auto. selongkar. Kenapa kena manual? Kenapa tak boleh auto? Kalau off-road ni dia better. Tak, bagi saya lah. Saya suka auto manual lah. Kalau auto ni kadang Susah lah dia nak bergerak. redah air. Dia pakai ECU kan. Dia pakai motor box semua. Tu je lah. So bila pakai manual ni kita tahu nak masuk, Manual nak ni drop gear. ni kereta lama. Senang nak jaga dia. Tak So, ada apa. kebanyakan untuk masuk dekat dalam hutan ni memang kena pakai kereta lama. Ada tak orang yang okey, kita ada kereta baru, jom kita masuk hutan. Ada tak orang macam tu? Ada juga yang have lah. Tapi yang light lah. Dia tak boleh pergi jauh pun. Dia bukan maksud saya dia tak boleh pergi akor sangat. Macam ranger sebelah ni confirm tak boleh. Ranger kalau dia nak akor nak follow ada kereta. setempat yang dia boleh pergi, ada Okey. yang Setempat dia kena tinggal lah. Ya, betul. Tapi Okey, bagi ni sampai sini je. mereka yang macam mungkin baru nak macam saya berjinak-jinak kan. suka tempat yang macam mana kita akan sampai. Macam tu. Tempat yang tak boleh, dia orang satu cabaran dia orang kan. Tu cabaran Ni dia. tak boleh ni. Oh, boleh. Itu yang pakai tayar-tayar kasar ni. Oh, Cik Rahim, kalau bagi penonton kita kan Ya. yang sedang menyaksikan ni, Betul. katakanlah ada di kalangan mereka yang baru nak start dengan 4x4 ni, Ya. okay, mungkin boleh kongsikan lah kan, apakah agaknya kos yang perlu ada, agak-agak, dan apa jenis kenderaan yang sesuai bagi beginner level lah. Yes. Beginner Beginner sekarang pengeluar pun dah banyak dah. Keluar yang baru. Maksudnya macam 4x4 ni actually sekarang banyak yang pick up kan. Macam Ford, Hilux. Dia orang boleh pakai yang macam tu kalau dia nak beriadah ke apa, boleh start dengan ni lah. Anggaran kosnya?
Okeylah, kalau Cik Rahim tadi 100,000 lah. Siapa ni? Kalau bawah sikit 50 ke bawah boleh dapat? Tayar je. Boleh yang lama-lama punya lah. Yang kena lagi lama. Kadang-kadang you kena modifikasi sikit lah. Okey, kira 50 tu sekali dengan kereta lah kan? Ataupun 100 tu sekali dengan kereta lah sebenarnya? Ya, betul. Okey. Not too bad lah. Not bad lah, boleh lah. Tak adalah dapat 2 biji rim je ke, tayar ke. Betul. Muaz tadi nak masuk dalam kan? Yes. Kita nak tengok macam mana keadaan dalam boleh? Cik Rahim? Dalam boleh. Tapi saya pun balik camping malam. Foto sikit lah. Tapi Tak boleh Tak lah. apalah, baru buktinya ada pergi camping. Saya ni jiwa masuk hutan tau. Jiwa ada. Masuk hutan je tak boleh lagi. Jiwa je. Lain kali you ikut air lah. Dia kena ikut air. Yeay. Okey, jom kita tengok dekat dalam. Oleh kerana sebab benda ni terlampau tinggi, jadi Fiona kena tangga. Ada tangga? Jahatlah. Dia pandang rendah. Fiona kena pakai Tak salah, tangga. Fiona pakai skirt. Muaz naik dulu. Fiona boleh letak kat ni je kan? Dekat apa tayar dia. Ya. Weh, bestnya. Okey. Rasanya macam mana, Muaz? Ha? Rasa macam duduk dekat... Rasa macam action. Rasa macam belagak. Bila duduk atas pada orang ni rasa belagak. Fiona. Tapi kan ni satu soalan nak tanyalah kan, Cik Rahim. Ya, benar. Biasanya ada orang cakap orang yang bawa kenderaan 4x4 ni dia action lah sikit, kan? Tak juga. Dia tinggi, besar. Taklah. Kita orang humble je. Tak ada riak pun. Okey, satu lagi soalan. Ada yang kata ni utamanya yang dah berkahwin lah. Ya. If you pergi seorang, nanti isteri selalu jealous. Macam, you nak pergi seorang-seorang. Okey, boleh ke kita nak pergi masuk hutan ni 2 orang at least? Boleh. Duduk sebelah-sebelah. Saya selalu bawa wife kan. Boleh sebab takut dia berat dia apa ke kena memang seorang dalam kereta. tak. 2 orang boleh? Boleh. Jadi abang-abang semua jangan ada bagi alasan kata isteri tak boleh pergi lah. Bahayalah. Ini dah bukti isteri duduk sebelah. Betul. Betul. Okey, baiklah. Mungkin Encik Rahim boleh kongsikan Facebook supaya kalau mereka konon-konon nak join ke apa. Facebook Okey, saya jom. Rahim Laim. Mai, pergi depan. Rahim Ibrahim. Okey. Nanti bagi mereka yang anda semua yang sedang menyaksikan ni Macam nak yang join kedai TV. ataupun ada benda nak tanya mengenai dengan sukan 4x4, boleh pergi ke Facebook Encik Rahim ini seperti mana yang kita tunjukkan kepada anda semua. Jangan tinggalkan Cik Rahim. Cik Rahim. Siapa? Sini. Boleh. Kena buat baik ni, ada bengkel. Muaz ni tak baik. Nampak? Kita kena... Cik Rahim, terima kasih atas tips yang telah pun dikongsikan. Baik. Ya, dan kejap lagi kalau untuk anda semua kata alah lelaki memang dia bolehlah buat benda ni. Fiona kata ada juga wanita yang boleh tau. Dan juga dia memang power dengan 4x4 ni. Betul tak Fiona? Betul. Jadi anda semua jangan pandang rendah ingatkan perempuan tak boleh nak bawa 4x4 ataupun nak fix kereta 4x4. Sebut tentang nak fix ataupun baiki kereta 4x4. Jom kita saksikan ada satu video ni yang khas kita sediakan untuk anda semua yang mengenai dengan bengkel 4x4. Jom. Cik Rahim punya ke? Siapa? Cuaca yang agak cantik hari ini, panas-panas begitu. Sesuailah untuk kita semua. Kalau ada 4x4 ataupun pacuan 4 roda, selalu diorang akan masuk ke hutan lah. So hari ini saya akan buat sedikit perkongsian tentang penjagaan ataupun baik pulih pacuan 4 roda atau 4x4. Jom kita tengok. Pemilik 4x4 ni, perkara basic diorang perlu tahu. Dia 4x4 ni sama macam kereta biasa, kereta selalu biasa yang kita guna. So kita kena tahu tentang enjin dia, tentang tayar, semualah mechanical part dia dalam tu. So dia orang kena tahu basic kereta tu. Dia ada manual book, so kena refer semua tu. Macam mana sambutan orang ramai terhadap genre 4x4 ni? Kereta 4x4 ni dia banyak peringkat tau. Ada yang suka bawa untuk camping, untuk kerja. Lepas tu camping yang jenis lebih hardcore, mana masuk lebih jauh dalam hutan. So dia ada banyak peringkat. Pada yang baru nak menceburi pemanduan pacuan 4 roda ni, perkara basic yang pertama kita perlu tahu ialah penggunaan tayar. Dengan tayar jenis apa untuk masuk ke mana. Biasa kalau kita untuk standard, untuk light core, camping ke apa, biasa kita akan tukar tayar kepada MT, mud terrain tayar. So ini untuk mud, untuk jalan biasa pun boleh pakai untuk on road. So lepas satu lagi, kita kena ada side step. Biasa ni untuk protection juga, untuk body kita lah. So ketinggian pun kita kena sesuaikan lah. Okey, untuk peminat yang lebih ekstrim, hardcore, kita kena setting lebih kurang macam ni lah. So yang pertama, tayar jugalah. Tayar kena yang sesuai untuk hutan, macam ni jungle tracker ataupun extreme tracker. Lepas tu macam biasa recovery winch, sama ada electric winch ataupun dia panggil PTO, power take off winch, yang menggunakan kuasa enjin. So yang bawah ni memanglah
biasanya kita akan upgrade daripada yang original. Original memang dia kurang kuat lah kalau untuk masuk hutan hardcore semua. So, kita upgrade suspension bawah, suspension system, brake system semua kita upgrade. Kalau yang perlukan lebih kuasa, kita akan upgrade pada enjin lah. Daripada standard enjin kepada enjin turbo, kebanyakan turbo lah biasalah. Sama ada diesel ataupun petrol. So, untuk kereta yang ni dia gunakan petrol berasaskan enjin 3S GTE biasa dalam kereta Caldina lah. So enjin ni ada lebih kurang 260 horsepower standard. So kita akan kacukkan dia punya enjin ni dengan gearbox 4x4 ni untuk sistem jalan sistem 4x4. 4x4 punya kenderaan ni bukan biasa-biasa. Kan? So macam mana dengan dia punya maintenance tu? Apa yang kita perlu tahu? Atau keadaan kereta tu elok boleh pergi masuk hutan ke tak? Biasa maintenance ni agak tinggi lah. Memang tinggi lah kalau untuk 4x4. Lebih-lebih yang kita dah upgrade. Semua orang yang betul-betul minat memang dia akan buat lah. Nak tahu juga range harga tu selalunya berapa dikenakan kos? Biasa yang kalau untuk trip hardcore, range harga terpulang pada pengunjung lah. Mungkin range harga dalam 30, 50 ribu, ada yang sampai 100 ribu. Kalau dah 100 ribu tu apa je yang dia baiki ke keseluruhan ke? 100 ribu tu keseluruhan lah. Mana habis semua barang dia upgrade. Daripada tayar, daripada suspension, dia punya enjin pun upgrade. Lepas tu dia punya body part semua upgrade lah. Kiranya itu memang yang betul-betul minat lah kan? Dah tengok kan? Harapnya sedikit sebanyak dapat memberi info atau tips tentang pacuan 4 roda ni ataupun 4x4. Itulah dia. Wanita yang menceburkan diri dalam aktiviti kereta 4x4 ni bukan yang dalam video tadi tu. Dalam video tadi tu wanita tu baru nak mencuba-cuba mencari jodoh kan. Mungkin juga akan dapat 4x4 tu lah. Tapi sebenarnya Fiona, bila kita tengok kan, kalau nak eratkan hubungan antara suami dan juga isteri, kalau you ada minat sukan yang sama, saya rasa itu lebih bagus, terutamanya 4x4. Maksudnya kalau abang nak pergi mana, ikut sebab I pun minat juga. Betul, sebab apa kadang-kadang macam tadi Encik Rahim ada kongsikan, biasanya kita, kalau kita dah biasa hidup dekat kota bandar ni kan, stres kan, selalu jam semua tu. Kadang-kadang kita nak juga masuk hutan untuk relax, terutama sekali dengan pasangan kita kan. Ini adalah antara aktiviti yang kita boleh buat bersama, yang sihat dan juga orang kata macam nanti kod-kod anak boleh ikut sekali, yang boleh merapatkan lagi silaturahim kita satu. Okey, jadi oleh kerana itu kita bawakan seorang wanita yang hebat yang telah pun menyertai pelbagai aktiviti dan juga program untuk 4x4 ni bagi menyuntik semangat kepada Fiona dan juga anda semua. Siapa kata wanita tak hebat, wanita pun boleh buat juga tau. Betul, jom sama-sama kita jemput Puan Juraida binti Jantan ataupun lebih dikenali sebagai Kak Aida. Kak Aida, silakan. Kak Aida. Yes. Terima kasih. Terima kasih Kak Aida sebab sudi datang ke sini. Ya. Bawa juga dengan kereta 4x4 ni, ajak kawan-kawan datang. So kita nak tanyalah kan. Mungkin ada lagi ramai yang tengah rasa macam pelik lah. Perempuan ada ke ataupun wanita ada ke yang memang bawa 4x4? Ya. Ramai tak? Nak kata ramai tu dia sebenarnya berani tak berani je. Kan? Kalau yang penting nombor satu tu beranilah. Okey. Nombor dua tu kemampuan kita membeli kereta tu. Betul. So Benda ni kena beli. Ya. Tak boleh pinjam. Tak boleh pinjam. Tak boleh pinjam. Okey. Sebab kereta ni semua kita nak beli cash dan kita modify tu memang ikut pada speciality foreman tu juga. Kadang bajet kita ada tapi kita tak jumpa foreman yang betul. So kita akan buat halfway, kereta kita tak cantik, tak sedap bawa. Okey. So kita tak ada feel off-road. Okey. So kita kena ada foreman dan juga kita punya keberanian tu. Dan kita kena ada feeling juga, kena pergi berani masuk challenge. Kak Aida, cara Kak Aida cakap kan mengenai dengan 4x4 ni macam otai. So, Kak Aida dah berapa lama ceburi dalam sukan ni? Otai tu tak adalah, otai memang nampaklah dulu dia dah kurus. Jadi macam ni kan. Otai tu macam betul lah. Cakap. Kalau dari segi dalam negara, saya dibagi peluang first masa tu 2010. Okey. Kita kata pasal tengok hari ni RFC ya. Event RFC di Malaysia ni, event Mother Event Malaysia. So makna the all champion 4x4 dalam negara, luar negara akan datang setiap tahun main dekat Malaysia. So event tu sendiri founder di Mr. Louis bagi saya peluang untuk jadi peserta wanita masa tu lah, tunggal di 2010 kita start Johor. So masa tu baru cuba-cuba. Masa tu memang saya bawa kereta Land Cruiser lah. Land Cruiser yang jenama Land Cruiser. Masa tu kita tak ada lagi kereta-kereta yang kecil-kecil ni. Kita tak ada ke tahap tu lagi. Jadi kita mencuba masuk event tu, habiskan 10 hari dalam hutan. Okey. So dari situ kita belajar minat dan event.
Dan selepas 3-4 tahun macam tu dan 2014 saya pun dibagi peluang lagi oleh RFC pergi ke India. So kita combine dengan tim ladies team. Dan kita main kat sana pun 10 hari sampai dapat champion lah. Untuk ladies team. Yes. Okey, jadi ramai nak tanya juga untuk 4x4 ni macam mana challenge dia? Tadi Waida kata masuk dalam hutan duduk 10 hari. Duduk dalam 10 hari tu buat apa? Bakar-bakar ikan bakar ke? Lebih daripada tu. Tengok sungai ke? Ya. Kalau perempuan senanglah pandai masak kan. Okey, So kita ada kelengkapan yang kita biasa kat rumah, kita ala-ala tukar hutan sikit. Tapi kalau segi kita cakap teamwork, bila kereta tu tenggelam, bila kereta tu tersangkut dalam mud. So kat situ kita perlukan koordinasi kita dengan tim. Macam mana macam tadi abang yang first tadi dah tunjuk, macam kita menggunakan winch. Yes. So driver dah tentu kat dalam, dia takkan keluar tarik winch. Okey. So kita yang co-driver ni kena jadilah kita punya part untuk keluarkan ni, pergi panjat bukit, selit dulu kat pokok untukkan tarik kereta tu naik atas. So kita ada teamwork. Okey. Sebab cabaran dia senang je. Macam mana you nak lepas obstacle tu? Takkan you nak duduk dalam lumpur tu. Mesti ada cara Yes, mesti Sebab ada cara. kalau tengok pada lumpur tu dan juga kereta tu tenggelam, tak ada peluang. Nampak gaya tak ada peluang tapi mesti boleh keluar. Mesti ada, sama ada you ke depan ke belakang. Okey. Macam tadi Muaz ada ambil piala ni kan. Jadi boleh tak Kak Aida ceritakan sikit tentang piala ni? Okey, kita masa tu memerlukan about preparation tu dalam berbulan-bulan juga sebelum pergi sebab kita bawa kereta pergi sana. Okey. So Di India? Di India. Kita bawa Okey. kereta pergi India, so container. So India tu bukannya kecil macam Malaysia kan. So Betul. daripada Mumbai you kena stop dulu, you akan ambil flight dari situ pergi ke Goa. So kereta kita sampai di Mumbai akan naik kapal dan naik on the road dalam seminggu sampai ke Goa. So kalau you search dalam Google Goa tu apa, semua orang tahu Goa India tu macam Langkawi lah. So itu tempat yang paling best kita pergi. Tapi sebenarnya kat sini kita cakap kita merantau pergi event, kita dapat tengok different obstacle. Mungkin tanah dia tak sama dengan Malaysia. Kan. So bukit-bukit dia lebih kepada lembut lagi. Kita main dalam macam sawah lah. So lain. So kita pergi Filipina pun macam tu juga. Kita akan pergi main. So bukan setakat India, Filipina. Dengan RFC ni saya boleh pergi mana-mana tempat. Dahsyat Itu kita seronok. Maksudnya Kak Aida ni dia punya handle kereta ni memang kacang ah. You jangan tipu dia. Dia dah tahu, dia tahu tanah dia pegang je. Okey, you guna tali yang ni. Ya, sebab dulu orang pakai yang macam besi tu kan, tali wire tu. Tapi zaman dah berubah. Kita pun ada trend. Kenapa kita nak pakai yang berat? So kita dah ada yang ringan plasma, kita kena advance sikit, kita kena ikut. So yang perempuan, kalau kita suruh tarik tali wire yang besi tu, berat, perempuan pun sakitlah badan dia. Betul. Tapi macam itulah persoalan saya kan. Kak Aida macam mungkin kalau kaum lelaki lah kita tengok dah biasa angkat berat, tarik ni apa benda tu kan. Kalau wanita masuk dalam hutan contohnya tergandas dekat lumpur ke nak keluarkan tali tapi macam berat. Macam mana tu? Boleh ke? Kita perlukan 2 orang dalam satu kereta. Seorang driver dia tak perlu buat apa, dia hanya perlu buat handling untuk orang kata apa? Gear lah. Untuk maintenance macam semua kereta ni winch dia bukan pakai winch elektrik. Kita cuba ambil contoh macam kereta hujung sana winch elektrik kan. Okay. So elektrik yang warna kuning tu kereta biru. Oh yang biru. So kita tekan je dia auto lah. Yes, kita ada control dia pakai remote lah senang cerita kan. Okay. Tapi Ada yang pakai manual ke? ada bukan manual. Kita pakai gear. Okey, Gear. Oh, okey. Macam kereta manual ada gear 1, gear 2. So yang semuanya nampak ni semua pakai gear. Macam itu PTO itu panggil power take off kan. Semua pakai gear. So bukan pakai elektrik, pakai remote tu. So Okay, dari situ kita tengok Aida level. boleh tunjukkan tak mana gear dia? Saya tengok. Dia dalam gear, dalam kereta gear. Wah, menjenuh cari si mana gear tak nampak. mereka yang pakar dalam bidang 4x4 jangan gelak Sebab kita Sorry. tak tahu. Tak apa. So itulah bila kita tengok kereta kita boleh tahu level masing-masing. So macam tu kalau jadi perempuan tak payah bawa keretanya rendah-rendah tu mesti sangkut. So kita kena cari kereta yang tinggi. Kita tengok kasut tinggi lah, kasut tinggi. Okey. So ada kasut tinggi, beza dengan kereta sebelah. Tengok kan? Betul. So macam tu lah. Kalau kita tengok dia punya clearance level dia. Ni kita panggil kaki kasut tinggi. Kaki kasut tinggi. Tu kasut dia tak tinggi sangat. Tapi kan kalau saya tengok satu masalah bila benda ni sangkut. Bila boleh tak boleh bergerak. Jadi macam mana tu? Apa solution dia? Bila kita dah letak ni, jam pula. Macam dia dah search dalam kereta kan, semua pakai gear. Okey. So itu salah satu gear. Lagi satu kita pergi 2 orang lah kadang-kadang. 2 kereta. Salah satu kita mungkin akan tarik dari belakang. Satu kita akan tarik dari depan. Kita kena bantu. Jangan tinggalkan kawan dalam hutan.
So Betul. I dah kat depan lepas. Nanti jumpalah kat sana. dia tak boleh, dia bukan highway kan. So itu kita cakap semangat kawan tu sangat penting dalam off-road. Macam tu dengan event. Kalau event kita bagi you macam main golf, satu fly, satu kemudian 4 orang kan. Betul. So kita pun dalam hutan kalau boleh 3-4 kereta tu masuk sama-sama, keluar sama-sama. Ni persoalan daripada dulu saya nak tanya Fiona sebenarnya. Kereta-kereta macam ni ada aircon tak? Ada. Sebab dia masuk hutan, masuk air. Ada aircon ke kereta ni? Ada. Semua ada aircon. Oh, okey. Tapi kena tengok balik aircon dia bukan aircon yang 1 2 3 pakai digital Okey, kan. okey. Semua kadang-kadang aircon tu datang dari orang kata dah modified. You akan tengok kipas dia besar-besar kat dalam tu. Jadi kipas kat belakang lagi. Tapi itulah saya kalau terfikir masuk tu. hutan semua tu okey lagi ke? Okey lah aircon kalau buka. Mostly okey sebab kita enjin diesel dia masuk air dia masih function lagi lah enjin diesel. Enjin tu pun penting. Sebab tu kereta semua enjin petrol rendah, masuk air mati kan. Okey. Okey. Kereta enjin diesel masuk air hidup lagi lah. Kak Aida macam banyak pengalaman kan? ni. Adalah sama-sama belajar. Negara pun banyak travel. Even kalau jadi kereta Kak Aida pun seronok sebab boleh pergi Goa semua kan. Antara banyak-banyak pengalaman kan. Mana satu pengalaman yang paling terpahat dalam memori Kak Aida yang paling tak boleh dilupakan? Dia semuanya bergantung pada kita sebenarnya. Kalau kita bawa benda tu sebagai sweet, kita akan ingat benda tu indah je. Okey, kalau pengalaman yang sedih tu macam pernah juga kita pun manusia biasa tersangkut dalam sungai. Masa tu kepala air. Walaupun sungai tu kecil, tapi sebab kita tersangkut, kita tak tahu mana. Satu je, selamatkan diri, keluar ikut tingkap. Jangan selamatkan kereta lah. Ya. Ada orang cuba selamatkan kereta, tak nak kereta dia hilang. Kan? Dia tanya pengalaman ke apa kan. Semua orang ada pengalaman tapi kalau boleh fikirlah diri sendiri. Sebab kita boleh beli kereta lain. Betul. Tapi kita tak boleh beli nyawa. So you make sure you selamatkan diri you, keluar selagi boleh. Jangan sayang ni tinggal kereta ni, ikut kereta tu hanyut. Tak boleh lah. Kalau boleh selamatkan diri dulu. Okey, dah difahamkan juga Kak Aida pun ada bawa anak-anak juga kalau pergi mana-mana ni. Sebab PKP ni kan, sebelum PKP ni kita boleh katakan overall tiap minggu ke 2 minggu, sebulan 2 kali ke kita akan pergi camping. So camping pun kita ada kereta-kereta macam ni ataupun kalau 4 pintu kita guna kereta 4 pintu lah. Mesti sini 2 pintu, kita guna kereta 4 pintu. So budak-budak pun happy tau dapat masuk hutan semua. Anak-anak tu dia punya happy lain sikit lah. Dia tak mandi air klorin kan. Kena air sungai. So mata dia tak merah lah kalau macam mandi air swimming pool kan. So nampaklah kelebihan dia. So dia boleh masak, dia boleh apa, dia boleh buat benda sendirilah dalam hutan. You just peace of mind. Okey, bagi siapa-siapa kan yang sedang menyaksikan ni nak join Kak Aida masuk hutan juga mandi sungai. Kak Aida Facebook. Okey, saya memangnya kalau ikutkan memang kita ni semua ada masing-masing punya kegemaran. Semua berbeza tu kalau ikut kita punya passion atau minat kita. Saya minat kepada 4x4 jadi boleh tengok saya punya Facebook 4x4 Off-Road Princess. Dia macam tulisan tu lah. 4x4 Off-Road Princess. Yes, sebab tu bukan princess kerana apa ya. Sebab dulu first event di Johor, Yang Mulia Tengku Sultan Johor, masa tu kita ada event RFC di Johor. Jadi saya tu di bawah. Jadi baginda panggil saya princess. So kita menggunakanlah yang diberi tu bagi princess sampai sekarang. Tapi kita tak adalah kata kita anak raja, bukan. Timbangan tu. Gelaran tu kita pakai je sampai hari ni. So dari situ banyak dalam Facebook tu ada kita punya background kita pergi mana. Zaman dulu kita ada macam drive off Groupon, macam you bayar dalam RM30 ke RM50, you boleh bawa kereta certain distance. Dulu, tapi sekarang dah tak ada lagi dah. Terima kasih Kak Aida sebab banyak pengalaman yang dikongsikan. Jadi sekali lagi jangan lupa ke Facebooknya untuk dapatkan pelbagai update. Dan kejap lagi kita akan bawakan lagi pelbagai cerita mengenai 4x4. Okey, ada yang kata modal nak bawa kereta, nak beli, nak set up ni semua susah lah. Kita ambil exchange sikit boleh tak? Yang remote control ada tak? Ada ke? Yes, kena cuba. Kena cuba. Okey, jadi anda semua jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dengan lebih benda yang menarik. Okey, sekarang ni jom. Jom lah. Mari kita ni jap tolong Fiona. Okey. Hello. Roger. Ni. Sungai. Ada ikan, sangkut. Dia gian dah. Hello. Kesian. Ni penting tau, babe. Walkie-talkie ni. Kalau I sangkut kat sungai, siapa nak selamatkan I? Okey, sebab itulah Muaz, kita bawakan orang untuk bagi tahu kita apa yang kita perlu buat kalau kita nak masuk dalam hutan, nak start dengan hobi 4x4 ni. Hello. Ada Amoy. Hello. Amoy cannot save you. Kita nak jemput Max datang ke sini.
ataupun dikenali sebagai Muhammad Ridwan Muhammad. Saya. Kita panggil Max juga kan? Betul. Okey, jadi Max hari ini akan kongsikan dengan kita antara langkah-langkah ataupun benda-benda yang kita perlu sediakan sebelum kita masuk dalam hutan ataupun aktiviti lasak 4x4, betul? Okey, untuk masuk dalam hutan, kita kena buat pertama adalah perkara pertama kita kena buat persediaan daripada segi jentera lah. Okey. Pemeriksaan jentera sangat penting. Sebelum masuk, kita kena buat pemeriksaan terakhir dan kemudian kita bila dah bersedia baru kita masuklah. Dia tak boleh macam tak servis, tak tengok tiba-tiba terus bajak masuk. terus masuk. Tak boleh sebab berisiko untuk berlaku kerosakan pada jentera tu sekiranya tak diservis ataupun tak diselenggara dengan baiklah. So dalam hutan tak ada foreman. Dalam hutan tak ada foreman. Ada foreman tapi tak barang tak lengkap lah kan. Jadi langkah-langkah antara langkah-langkah keselamatan bila kita masuk ke hutan ni kita bekalkan kelengkapan peralatan-peralatan untuk kegunaan sewaktu kerja-kerja menghadapi apa-apa halangan dan juga kita juga membawa bekalan alat ganti kenderaan mengikut model masing-masing lah. Kebiasaannya kalau yang dah ada pengalaman pasti pernah berlaku kerosakan pada kenderaan. Jadi bila kita dah ada pengalaman ni, kita akan bekalkan peralatan tu lebih awal lagi berbanding saat-saat akhir ataupun bila dah berlaku kerosakan dalam hutan, kita terpaksa minta bantuan keluar. Kena standby lah, maksudnya bila masuk tu berkemungkinan boleh rosak. Berkemungkinan boleh rosak. Kan? So sebut tentang rosak kan, kalau kita tengok dekat atas kereta ni ada macam-macam barang. Adakah ini antara keperluan yang perlu ada dalam kereta kalau kita nak masuk hutan? Ya, ini adalah keperluan yang kita kena set ataupun kita kena ada setiap kali kita masuk ke dalam hutan. Okey, antaranya saya kenakan ini adalah tali strap. Okey. Okey, walkie-talkie. Okey. Okey, hand glove. Okey, shackle. Okey, snatch block. Alright. Okey, S-hook. Okey, dan juga winch damper. Okey, yang semua ni adalah fungsi-fungsi yang digunakan untuk kerja-kerja antaranya adalah aktiviti winching yang mana untuk kita lepasi halangan yang agak berbahaya, agak berisiko. Jadi komponen atau perkakas inilah yang kita akan gunakan. Cikgu Max, tadi Cikgu Max ada sebut ni tali kan? Ya, tali strap. Walkie-talkie, glove, ni saya tahu. Apakah ini? Okey, ini kita kamera, panggil shackle. Tunjuk kat kamera. Shackle. Ini shackle. Okey, shackle ni setiap shackle yang kita okey, ini shackle setiap kali yang kita bawa, kita kena pastikan shackle yang berkualiti. Dan setiap shackle ni kita perhatikan ada label ULL tertera pada setiap shackle ni. Label ULL ni adalah untuk working load limit, yang mana had limit kekuatan shackle. Jadi kita kena pastikan shackle ni mampu menampung beban. Betul lah tu. Kalau berat sangat takut patah. Kan? Kalau kurang daripada bebanan yang kita angkat, berisiko untuk patah. Dan jika berlaku patah, boleh berbahaya kepada kru-kru ataupun yang sekitar berada di sekitar jentera lah. Baik, shackle dah kita dah tahu. Yang kuning ni sekali lagi. Okey, kuning ni nama dia snatch block. Snatch. Okey. Snatch block ni digunakan untuk kerja-kerja winching yang mana kita tidak mahu bagi bebanan kepada winch. Contohnya kita akan hook pada pokok dan dia akan shackle ni akan patah balik untuk hook pada jentera supaya sistem two-way tadi akan menyelamatkan winch kita daripada rosak sebab kita jauh lagi perjalanan yang kita akan harungi. Jadi snatch block ni mengurangkan bebanan ataupun tekanan pada winch kita tadilah. Jadi selain itu pula dia mengurangkan risiko sekiranya winch putus. Jadi dia tidak akan splash ataupun melibas dengan terlalu cepat. Betul lah, yang libas kita risau lah sebab kita selalu kat tepi ni pun nak membantu juga kan. Jadi sekarang banyak ataupun penggunaan winch kabel ataupun tali sintetik wire ni lebih meluas berbanding penggunaan wire rope. Jadi penggunaan tali sintetik plasma ni tadi lebih baiklah. Lebih selamat sikit lah. Lebih selamat sikit. Tapi penjagaan dia paling penting. Dan kita pun pastikan penggunaan tali sintetik plasma ni tadi daripada pengeluar penghilang 4x4 yang terbaik lah. Dipercayai lah kan? Dipercayai lah. Jangan pakai yang
kurang berkualiti sebab dia berisiko. Betul. Jangan sebab nak beli yang murah je kan. Jangan sebab nak kena beli yang check murah. kualiti dia. Dan kita kena cek bebanan sebab setiap komponen yang dikeluarkan ada mempunyai CJ keluaran. Jadi daripada situlah kita kena pasti bebanan yang boleh ditampung oleh setiap komponen-komponen kita tadi. Okey. Max, satu lagi Max. Kalau kita tengok dari segi keselamatan, lampu pun penting juga tau. Sebab saya tengok lampu ada banyak spotlight dan apa semua. Adakah kena pakai extra bateri yang lain ataupun cukup dengan bateri kereta? Untuk lampu kita memang pakai untuk supply direct dari tarik supply direct daripada bateri 12 volt dan bekalan bateri tambahan juga kita bawa sepanjang perjalanan ke dalam off-road Satu lagi ekstra lah. lagi satu ekstra sebab ada winch yang menggunakan kuasa elektrik bateri dan ada juga winch yang menggunakan kuasa enjin. Okey. Sebab kalau kita tengok kan, sukan ni macam banyak juga benda nak kena standby kan. Takutlah juga kan. Mungkin ada yang tanya selamat ke tak sebenarnya main sukan 4x4 masuk hutan ni. Okey, sukan 4x4 ni sukan yang berisiko. Okey, jadi bila kita patuhi aspek keselamatan, kita follow prosedur, gunakan equipment yang terbaik, berkualiti, insya-Allah akan lebih selamat dan perjalanan kita lebih lancar. Jadi setiap konvoi ataupun pengembaraan ni kita diketuai oleh seorang leader dan leader juga akan dibantu oleh kru-kru. Sebab tu pentingnya bila kita masuk 4x4 ni kita kena masuk berkumpulan. Betul. Okey, kita jangan sesekali kita masuk secara solo. Berisiko jika berlaku apa-apa kecemasan, sukar untuk kita dapatkan bantuan daripada luar. Tak ada orang nak tolong. Jadi, satu lagi, kalau kita tengok juga Max, ada orang yang baru-baru nak menyertai lah. Let's say dia ada satu ranger kan. Dia ada yang basic. So dia kata macam nak join lah Max, korang punya team ni semua. So apa benda yang dia kena upgrade dulu selalunya? Adakah dengan kosong tukar tayar je dah boleh masuk? Pertama, saya galakkan Basic kepada peminat ataupun yang ingin menceburi bidang 4x4 ni sebenarnya bermula sebagai kru ataupun support team. Bila kita masuk sebagai support team ni, banyak pengalaman yang kita perolehi. Okey, dari segi membantu kerja winching, daripada situ kita boleh kena pasti apakah kelemahan-kelemahan setiap kali setup yang di 4x4 yang bersama kita lah. Dan yang itu kita cuba praktikkan pada 4x4 kita. Okey, langkah pertama yang kita gunakan pada untuk upgrade pada 4x4 ni, pertama kita kena tinggikan kenderaan kita lah. Kita akan lift, sama ada lift ada 3 kaedah. Lift menggunakan lift block, lift suspension ataupun lift body. Okey, ketiga-tiga komponen untuk 4x4 ni kita boleh gunalah bergantung kepada bajet masing-masing lah. Setiap bajet tadi kos ni adalah berbeza. Betul. Jadi kemudian barulah kita pergi ke pertukaran tayar dan kemudian barulah kita tambah aksesori membantu yang lain, contohnya macam winch dan juga alat pencerahan kita lah. Bila kita bergerak pada waktu malam, pencahayaan sangat penting. Kalau kita nak masuk ke hutan, biasanya ada orang akan cakap macam kena ikut pantang larang dia. Do and don't lah kita panggil. Macam mana pula dengan sukan 4x4 dia? Sukan 4x4 ni, apakah antara pantang larang dia ataupun do and don'ts dia? Pertama, bila kita masuk dalam hutan ni, kita masuk ke tempat baru, mungkin tempat yang sedia ada, mungkin kita guna laluan yang baru, mungkin kita membuka laluan yang baru ataupun laluan yang lain. Jadi bila kita berada dalam satu kumpulan ni, kekuatan mental dan fizikal itu penting. Kekuatan mental, sebab itulah saya sarankan tadi bermula sebagai kru untuk kita membina kekuatan mental, kekuatan fizikal kita. Dan kemudian apabila kita berada di tempat di dalam hutan ni, kita kena biasakan diri. Tertib tu kena sentiasa adalah. Sebab bukan sahaja penghuni haiwan ataupun penghuni manusia saja dalam hutan, tapi ada juga penghuni-penghuni yang lain lah. Jadi kita kena menghormati tempat yang baru dan menjaga kita punya percakapan, tata sila dan juga pelbagai-bagai lagi perkara-perkara lain, dan juga bagi yang Muslim menjaga solat ketika berada dalam hutan. Itu sangat-sangat penting. Betul. Happy juga tapi kena ada benda-benda yang kita kena ikutilah. Jadi Max, mungkin ada di antara rakan-rakan kita yang nak belajar ataupun nak dapatkan berbagai info lagi. Ada Facebook. Okey, saya Facebook saya Max Carburetor dan juga Instagram saya Max Carburetor. Bagi yang berminat untuk menceburi bidang 4x4 ni, sebenarnya carilah dulu sahabat-sahabat yang dah ada pengalaman. Kita ikut, kita follow dulu. Biasa suka-suka. Lama-lama minat, beli jentera, modified. Betul. Bila dah modified tadi, dan bila kita nak set up 4x4 ni, kita carilah
sifu ataupun sahabat-sahabat yang pakar dengan sesebuah jentera pilihan masing-masing. Daripada situ kita dapat kurangkan kos-kos penyelenggaraan ataupun kita dapat terus membina sebuah 4x4 yang lebih baik dan lebih tahan. Sebab ketahanan itu penting Max, untuk perjalanan yang lama. Ada ke geng-geng racun juga dalam 4x4 ni? Ada. Dia takkan berhenti. Mana-mana pun ada. Setiap kali kita masuk, kita akan nampak benda baru, kita akan nampak penambahbaikan kedua jentera lain. Kita pun nak buat. Jadi kita pun akan tambah ini, kita akan tambah ni. Okey. Dari situlah yang pengalaman kita akan kumpul-kumpulkan sampai kita sepanjang berkecimpung dalam. Max, terima kasih Max. Okey. Dengan info yang sangat baik tadi, kan Max kata jangan beli dulu tak apa, kita jadi kru dulu. Itu salah satu tips yang bagus tu, kan? Jadi bagi anda semua yang sedang menyaksikan kami ni, sekarang ni kita ada satu video pula nak kongsikan bersama dengan anda. Ini daripada Royal Pharma. Wow. Let's go. Jom sama-sama kita saksikan. Pharmaniaga Berhad, peneraju utama dalam industri farmaseutika. Rangkaian produknya yang pelbagai merangkumi ubat-ubatan dan makanan kesihatan. Dalam usaha merancangkan ekonomi, Pharmaniaga juga membuka peluang kepada usahawan kecil yang ingin menceburi perniagaan farmasi. Royal Pharma merupakan jenama servis yang ditubuhkan oleh Pristine Pharma, syarikat subsidiari Pharmaniaga. Ia ditubuhkan sejak tahun 2013 dengan misi membina ekosistem baharu untuk kemudahan umum. Di bawah jenama ini, beberapa produk atau servis dibangunkan untuk memudahkan penyampaian perkhidmatan kita kepada mereka yang memerlukan. Antaranya termasuk farmasi ataupun farmasi model kita kepada 475 ahli farmasi bersekutu, menyediakan perkhidmatan perolehan berpusat, program ubat jangka masa panjang, farmasi atas talian 24 jam 7 hari seminggu. Ia merupakan inisiatif Pharmaniaga B2C bertujuan supaya lebih ramai boleh menikmati nasihat profesional kesihatan dari ahli farmasi serta memperolehi barangan farmaseutika pada harga yang lebih kompetitif. Antara kelebihan yang bakal diperolehi adalah konsultasi ahli farmasi yang ditempatkan di farmasi Royal Pharma tersebut. Yang kedua, boleh menikmati manfaat ahli di bawah program ubat jangka masa panjang seperti diabetes atau hipertensi, boleh dapatkan ubat yang memerlukan preskripsi tanpa perlu menghadirkan diri di farmasi. Pesakit hanya perlu daftarkan sendiri dan hantarkan preskripsi dari doktor kepada ahli farmasi untuk pembelian. Ubat ditawarkan adalah ubat-ubatan asli dan sah KKM, cepat dan senang. Ubat yang dibeli itu akan dihantar dalam masa 48 jam tanpa caj penghantaran. Saya bekerja di kawasan Seksyen 8 dan sememangnya tertarik dengan lokasi farmasi ini dan tambahan pula ia adalah di bawah syarikat Pharmaniaga. Saya suka farmasi ini kerana saya boleh membeli semua jenama ubatan dan suplemen keluaran Pharmaniaga di sini dan tidak perlu ke tempat lain. Selain itu, setiap pembelian turut diberikan mata ganjaran yang boleh ditebus semula. Saya amat berpuas hati dengan perkhidmatan dan nasihat oleh pakar ahli farmasinya. Farmasi atas talian ini ditubuhkan kerana permintaan terhadap pembelian di hujung jari semakin meningkat. Farmasi jenis seperti ini merangkumi pelbagai barangan termasuk barangan perjangkaan harian seperti Citrate Vitamin C, Actimol Paracetamol, Sweet Royal Stevia dan Arnia Madu Kelulut. Ini merupakan inisiatif terbaru kita untuk memenuhi keperluan pengguna bila-bila sahaja. Yang keduanya, latihan berkala untuk ahli farmasi bersekutu yang baharu ataupun usahawan tersebut. Okey, untuk anda semua, kalau tadi kita dah bawa yang besar, tapi yang besar tu katanya susah lah, takut lah apa semua, jangan risau, kita bawa yang kecil. Tada! Mungkin ada rasa macam takutlah nak masuk hutan, tak apa, kita start dengan yang kecil ni dulu. Yeah. Praktis dulu Yang ni jangan takut ya. Yang ni anda boleh bawa, mainlah kat depan rumah anda. Tapi dia orang kata bila kita ambil yang 4x4 yang kecil ni kan, ada cabaran-cabaran yang tersendiri. Dia seumpama kita dalam hutan, tapi kita yang kontrol. Ya ke? Muaz cakap saya tak percaya. Habis tu nak percaya cakap siapa? Tuan badan dia. Tuan punya ni. Alright, jadi kita nak bawakan untuk anda. Ini salah satu lagi hobi yang kita boleh gabungkan ayah dan juga anak untuk meminati hobi yang sama. Jadi saya nak mempersilakan ya Muhammad Afizari Syukur dan juga Cik Syukur bin Haji Johari. Jadi silakan, inilah dia. Yay. Ayah dan juga anak meminati sukan yang sama ataupun hobi yang sama. Hello, selamat datang. Okey, pertama sekali kita nak tanya.
siapa yang racun siapa ni? Ayah yang racun anak. Jadi kalau kita nak tahu Cik Syukur, berapa lama dah? Ni mesti saya rasa dah lama dah ni. Saya bermula dengan RC ni daripada 1984. Saya baru lahir. Dah ada minat daripada tu. Crawler ni dah 30 tahun. Ni dah 30 tahun? Tak, saya main ni 30 tahun. Itu kecil saya. Yang paling lama yang ini handmade, custom. Ni semua custom. Cik Syukur, 1984 masa tu RC car ni dah Tak ada. Masa tu saya main kapal terbang. Bermula dengan remote control ni daripada 84. Kapal terbang, glider. Tadi Cik Syukur ada cakap yang ni paling lama. Paling tua yang lah. maksudnya dalam usia ni paling tua lah. Berapa umur dia ni? Tahun 2005 saya buat ni. 2005. Ni nama saya ni Syukur. Ni glow in the dark ke? Ya. Wow. Okey. Persoalan dia apa yang boleh tak bagi tahu kita apa yang membezakan RC, kita panggil RC ni? RC 4x4 ni 4x4. dengan RC yang biasa yang lain. Okey. Kalau untuk informasi daripada untuk tentang yang ini, yang sini yang kita tengok ni adalah dia lebih tertumpu kepada rock crawler. Maksudnya dia panjat-panjat. Yang ni lah, dia lebih kepada ni rock crawler. Ini rock crawler. Yang ni pada bouncer. Bouncer macam mana tu? Dia melompat bukit lah. Dan diperbuat daripada stainless steel. Yang ni diperbuat daripada G10. Yang ni diperbuat daripada carbon fiber. Lagi ringan. Saya ada track. Di mana track saya tu lebih 90% rock crawler. Ini panggil apa ni? Rock climber. Yes. Ni di track saya lah. Okey. Ni crawling lah. Ni crawling. Dia boleh panjat kena macam tu. Pastikan jangan jatuh Betul. Sebab tu dia kena slow je. Jadi jangan risau lah. Dia punya owner tak mati. Kalau kita tengok dekat dalam dia video tak mati. tu macam betul-betul bawa kereta. Kita boleh feel lah. Soalnya kereta besar ni kita bawa pada kereta kecil. So kita kena hati-hati. Ibaratkan ada orang dalam. Kalau salah bawa dia boleh patah dan sebagainya. Jadi macam mana pula tiba-tiba bila ayah minat ni, selalu hobi ayah ni anak tak follow sangat. Benda ni bermula sebelum COVID. So saya tengok ayah saya main, saya cuba try. Saya try macam best. So saya modalkan sikit duit. So ayah saya buatlah. So memang semua ni ayah saya yang buat sendiri. Chassis dia semua buat sendiri. Enjin, macam mana dengan enjin pula? Enjin dia kita belilah. Harga kos dia mungkin dalam 700, 800 macam tu. Semua enjin adalah sama ataupun berbeza? Ada performance dia masing-masing. Ada yang untuk laju, ada yang slow. Bergantung mana kita nak main. Okey, tadi kita ada tengok macam Cik Syukur ada cakap yang ni apa rock climber lah, ada bouncing. Dia ada off-road, ada trail, ada climbing, rock climbing. Tapi tapak permainan dia adalah yang wujud memang betul alam punya ataupun kita kena saya build? Buat sendiri. Saya spend duit sikit dan saya buat untuk dikunjungi oleh pengunjung lah. Maksudnya yang minat-minat semua akan datang lah? Akan datang. Kan? Jadi kami tidak kenakan charges. Tapi boleh juga bawa pergi ke tepi pantai main. Ini ada dekat pantai kan? Boleh. Tepi pantai kita main. Yang ni mana-mana atas katil pun boleh. Tapi atas katil dia normal lah. Dia macam straight je. Tak bantal lah. Tak bantal. Ada kawan-kawan saya panjat isteri dia tengah tidur pun. Kebetulan wife tak bagi keluar. You jangan keluar. You nak main kereta main dekat rumah je. Okey, main kat bantal lah. Okey. Jadi dari selain benda tu juga kan, mungkin yang ni yang kita dah custom. Selalunya kalau kita nak beli yang basic, jadi ada kan? Basic nak beli basic yang macam mana ni? Kita panggil itu RTR, ready to run. So modal lebih kurang dalam 1,500, 2,000 kita dah boleh main. 1,500 paling okey Ya, 1,500. Dia ada lagi murah tapi biasa-biasa lah. 1,500 susah lah kita nak kontrol tempat yang kita nak main tu susah lah. Kurang daripada 1,000 tu tak boleh nak panjat. Ya, betul. RTR tu kalau kita beli pun still kita kena upgrade juga elektronik dia, motor untuk jadi kita main tu lebih better. Ada tak pertandingan-pertandingan? Di tempat saya tidak ada pertandingan dan tidak ada kelas. Tak ada kelas. Apa kelas pun boleh main. Jangan kita ni sudah. Boleh campur-campur. Ada setengah tempat tu dia ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan dia ada rule dia. Tapi yang saya ni lebih tertumpu kepada hobi. Dan release tension. Stress. Macam ada rules dia, peraturan-peraturan dia. Apa antara peraturan-peraturan? Ya, itu world standard. Macam ni sizing pun ada world standard. Ini dia kita panggil 110. Yang ni 18. Ini 18. Skala lah. Skala dia. Tapi kalau yang ni dengan ni tidak boleh masuk grup ni.
Tak boleh. Kalau tanaman dia tak Sebab boleh masuk. Ni killer. Yang ni killer. Yang ni killer ni. Dia killer, Ya. bukan gila Bukan gila, dia killer. Dia panggil super unlimited crawler. Ni, unlimited. Maksudnya apa? Dia boleh crawl ke mana sahaja? Ke mana saja, Ke mana saja unlimited. Tanpa jatuh, tanpa tak jatuh Dia lah. flexible, dia flexible flexible lah. Flexible. Yang ni semua flexible. Dan ni kita panggil low CD concept. Low CD. Low CG. center gravity. Oh, low center gravity. Yap. Jadi dah halang Cik Syukur memang buat custom ni. Ada ramai customer lah. Ada. Yang hantar memang. Ya. Ada juga order daripada US. Wah. Hebat ayah ni tu lah. Ni Lepas antara PKP yang baru sedar. Sebelum ni ayah kita buat, ni lah. tak nak ikut. Sekarang tengok ayah. Ayah punya international lah. Okey, jom kita tunjuk. Ni lah dia. Ni salah satu dia punya mainframe. Setiap kereta ni Chassis sama. lah, kita panggil chassis. Ni chassis dia. Ya, ni Buka juga. saya potong pakai tangan. Okey. Ya. Tidak pakai mesin. Chassis Ya. Pegang tak berat tau. Boleh. Ini dia panggil G10. G10. Ya. G10. Yang ni dia panggil long base lah. Yang ni short base. Yang ni saya punya sendiri. Dia fleksibel. Kalau kita tengok kereta ni dia boleh. Kalau yang biasa-biasa tu tak boleh. Okey, jadi jom kita try jap. Satu yang boleh bergerak ni. Boleh? Okey, mana satu? Ada mana? Yang ini. Okey. Remote ni pun berbeza-beza Ya, betul. Okey, boleh ke depan. Ini for sharing. Ni cover ni lah. Back dia punya ni lah. Tak, ni saya punya. Itu dia punya. Alright. Yang ni drone punya remote. Tapi boleh main ni. Dan dia ada lampu lah. Lampu dia, kereta tu dia ada ada lampu ada juga. lampu, ya. Wow, sepiji macam kereta betul. Yang ni dia kategori apa ni? Ini crawler. Crawler. 110. Crawler, okey. Kelas 110 lah. Mungkin kita boleh suruh FM baring dekat sini kot. Ada lampu. Kalau kita tengok kan, sebab dia crawler, Ya. sejauh manakah dia punya cerun dia yang dia boleh crawl? Ke straight macam tu boleh juga ke? Boleh. Boleh juga. Tengok pada setup kita. Tengok tayar kita punya exhauster. Exhauster dia pun ada minyak macam kereta betul. Kita kena setting dia. Ada satu bumper boleh tak? Kat depan tu. kecil. Boleh kot? Boleh. Benda simple je boleh Okey, cuba tengok. Dia pergi slow je. Senang sangat. Senang sangat. Ini benda paling senang. Ya. Tu kat situ ada tinggi juga. Tu yang lagi tinggi sana tu. Oh, tu yes, yang tinggi. Habis. Tapi dia laju tak? Dari segi kelaju, Paling laju tu lah. Itu habis laju. Sebab dia slow. fokus dia Roller dia panjat slow. kan? Dia kita panggil torque. Untuk kita memanjat kita panggil torque untuk dia naik slow crawl macam tu. Dia tak perlu laju. Lebih relax betul. Tapi macam mana dengan dia punya bateri dia? Berapa lama Bateri ketahanan? kita pakai 3 set bateri. 2 jam. 1500 mAh. Dalam sejam macam tu kita main. Okey. Biasanya kita kalau satu crawler kita pakai 3 biji. 10 kilogram. Kekuatan. Biasanya lah kebiasaannya macam tu. Okey, so mungkin boleh panjat-panjat sikit ke, Boleh. jalan-jalan sikit. Rim dengan tayar memodal juga nak buat macam ni kan? Ini dia short base. Yes. Barang dia tu kita kena import ataupun ada balik? Beli kat Shopee je. Okey. Tapi yang body ni saya buat. Dia punya ni pun saya buat. Okey. Cik Syukur, berapa lama yang Encik Syukur ambil masa Kalau yang ni untuk saya ambil modify? masa buat body dia lebih kurang dalam 3 hari. 3 Potong hari. pakai tangan. Tapi satu hari tu spend berapa banyak masa nak potong, nak modify? Dalam satu hari? Lebih kurang dalam 5 jam. 5 jam je lah. Tapi kalau ni satu hari pun boleh. Mana saya potong ni lah. Ni potong. Okey. 3 jam siap. Antara banyak-banyak kereta yang pernah Cik Syukur modify, Ya. kereta masa yang paling lama ambil untuk Ni. modify? Dan ni popular. Ramai viewer daripada mereka tengok ni dalam YouTube saya, dalam channel saya. Ni paling banyak. Paling banyak daripada Amerika. Kenapa? Sebab dia kata unik. Custom made. Because Malaysia punya handmade dia more to rounded. Oh. Curve. Kalau dia orang tu lebih squarish. Oh, lebih sharp. Ya. So kita Malaysia ni berseni lah kata orang. Yes. Lepas tu tengok Dan ni pula boleh buka. yang buatnya otai-otai. Wah, biasa tu. Muaz ada YouTube channel tak? Okey, jadi ni dari buat juga tak?
Buat juga? Ha? Awak buat juga? Saya more pada macam dia punya motor, servis macam tu. Awak lebih pada enjin-enjin dia lah. Ya. Ayah lebih pada custom. Tapi macam nak buat enjin-enjin semua ni kan, Zuri ada belajar dekat luar ke tengok ayah je ke tengok? Belajar dengan ayah saja. Oh, okey. Hebatnya. Di track pun dia orang panggil track saya tu akademi. Kenapa? Untuk belajar kat situ. Tempat belajar situ. Sebab saya marah dia kenapa main macam tu, main gini. Kena marah. Kena marah. Orang Kelang kenal ni. Semua orang tahulah kalau yang main-main benda ni. Tapi biasanya mereka yang nak pergi akademi, pergi akademi terus ada bayaran ke? Tak ada. Free je. Ni semua kat rumah. Sebab niatnya nak berkongsi ilmu, nak berkongsi the fun. Nak main pun boleh Share datang. hobi, share ilmu. Ada Google Map boleh search. Boleh search Golden ni Gifted Fingers RC. Dalam Google Map you can ada. Okey. Syukur, selalunya orang ni kalau kereta kita ni biasa-biasa, kita nak pergi main sana malu. Macam saya dengan Fiona baru beli. Kereta pula RM1,500. Don't worry, kita boleh modify untuk you. Okey. Tunggu apa lagi? Jom ramai-ramai pergi. Mana dia? Kita nak pergi mana? Facebook. Facebook. Kita ada IG Instagram? giftedfingers.rc. Okey. Jadi bagi anda semua yang nak join, jangan segan, jangan silu, boleh pergi. Ada YouTube juga? Ada. YouTube. Gifted Fingers SVS Singapore, Vietnam, Singapore. Okey, itu dia. Jadi main try jap. Gifted Finger Boleh. SVS. Alright. Ni depan, ni kiri kanan. Depan kiri kanan. Yang ni berbeza sikit ni. Muaz pula nak main, dia dah kena racun dah. Tak, nak pergi kejap gini. Dia nak pergi mana? Nak pergi beli sekarang, lepas tu nak terus pergi. Okey, sambil-sambil Muaz main kereta kontrol ni, Fiona ada benda nak kongsikan bersama dengan anda semua. Okey, jadi minggu ini Aduan Jiwa akan membawa cerita tentang mereka yang sanggup menjual tubuh dan maruah demi wang ringgit. Seorang pemuda yang mencari duit tambahan dengan bekerja sebagai money boy menjual diri kepada golongan lelaki yang ingin memuaskan nafsu. Juga selami isi hati seorang pelacur yang menyifatkan dirinya terpaksa mencari rezeki di lorong gelap. Saksikan Aduan Jiwa Ahad ini, waktu baharu jam 10.30 malam hanya di TV9. Alright, itu dia. Jangan lupa untuk saksikan Aduan Jiwa. Sekarang ni saya nak tengok Muaz main. Dia boleh ke climb ni? Anda semua jangan ke mana-mana. Sebab selepas ini kita masih lagi ada benda menarik untuk kongsikan bersama dengan anda semua. Okey. Muaz, come on. What is this, Muaz? Oi, macam mana dia boleh naik? Okey, kalau anda semua tertanya-tanya sama ada RC Muaz main tadi tu berjaya melepasi rintangan tadi ke tidak? Jawapannya tidak. Berjaya. Tidak. Okey, jadi sebenarnya nampak baru kita cuba-cuba je kita dah ada mood tau. Yes. Dah ada minat, nak ada hobi. Jadi itu antara saya rasa kalau anda tengah mencari hobi-hobi yang ada ni, sebenarnya ada banyak sukan-sukan yang boleh anda sertai. Tapi yang paling penting kena buat tu berterusan lah. Betul. Jangan hari ni orang main RC car, jom kita main. 2 bulan lepas tu tinggal. Tapi Muaz dah kena racun dah ni. Tapi yang paling penting apa yang kita boleh belajar juga. Kan, katakanlah anda dah meminati hobi 4x4 ni, jangan pergi seorang-seorang nak masuk hutan. Betul. Itu kena sentiasa bagi tahulah sebab kalau pergi seorang-seorang nanti susah nak minta tolong dekat siapa. Yes, ini sukan yang boleh kita libatkan keluarga juga. Jadi tadi wanita pun dah buktikan yang wanita pun hebat, sukan 4x4 ni boleh disertai. Tapi kita seterusnya nak bawakan untuk anda seorang bakat baru yang akan diperkenalkan dan kalau tengok pada gayanya macam mana awak tengok dia? Dari segi tingginya, handsome-nya, suaranya. Apa yang awak nak cuba sampaikan? Tak, awak kena tengok pada tanggapan pertama dia. Bila saya tengok dia macam wow. Ni penyanyi wow ni. Betul, wow. Tengok dia wow, tak percaya. Kita jemput beliau. Yes. Kata, jom kita tepuk tangan bagi. Hai, wow. Ikuan. Silakan. Sasu-sasu. Khabar baik? Apa khabar? Fiona okey? Baik. Ikuan apa khabar? Saya baik, alhamdulillah, sihat. Tak tahu saya cakap dia wow sebab dia ada tinggi, dia ada look. Ni Ikuan bukan daripada Korea ke apa Bukan Ikuan, betul. Daripada Ipoh. Ipoh lah. Mana orang Ipoh? Ipoh, saya orang Ipoh. Orang Ipoh tau. Okey. Ikuan mungkin boleh ceritakan sedikit tentang Ikuan kepada penonton kita pada pagi ni. Ya, Ikuan. Sebenarnya ramai nak tahu Ikuan ni daripada mana, kan? Alright. So, macam Ikuan sekarang ni, Ikuan tengah mempromosikan single yang kedua, yang terbarulah. Bertajuk Wow. Wow. Yes. Dan terima kasih juga Borak Kopitiam bagi peluang untuk Ikuan share promo tentang single
single Ikuan dekat sini lah. Ya. Okey, jadi single ni adalah tahun ini atau tahun lepas? Tahun ni 12 hari bulan 2 itu kita rilis dekat YouTube. Fresh. Fresh lagi dekat Datu Entertainment. Dan sekarang ni saya tengah menjalankan promosi lah untuk single ni. Ya. Okey. Single ni sebenarnya cerita apa? Kita Wow ni penonton boleh kita. banyak macam wow. Tadi kita main Asika pun wow. Betul. Okay. Wow ni kalau pada tajuk ni memang wow lah. Okey. Kemudian bila saya go through dia punya lirik, sebab lagu ni dihasilkan oleh kredit tu Iki, Firdaus dan juga John. Jadi mereka yang menghasilkan karya ni. Jadi lirik ni selepas saya teliti lirik dia ni adalah berunsurkan nasihat sebenarnya. Tapi nasihat dalam bentuk moden. Maksudnya dalam bentuk lagu yang catchy. So wow ni maksud dia lebih kepada penceritaan dia adalah jangan iri hati dengan orang yang kita nampak mewah, kita nampak luaran, tapi jangan iri hati dengan sebab itu dia punya kejayaan. Itulah sebenarnya maksud untuk lagu wow ni sendirilah. Betul lah, sebab sebelum tengok pada liriknya tu, kalau kita nak orang kaya, wow, kita jangan sakit hati pada dia kan, sebab tu mungkin itu rezeki dia. Ya, betul. Tapi kalau saya tengok pada klip videonya, kenapa dia tak letakkan muka awak tu as wow factor? Dia lebih kepada macam siluet, tak nampak. Betul. Okey, memang itu konsep yang kita bincangkan dengan management sendiri. Sebab selepas ni kita akan keluarkan MV dan MV tu barulah kita nak bagi yang orang kata, sebab ini lirik video, lirik video. Ya, tapi kita just tak nak lirik video yang ada setakat dia punya lirik saja tanpa ada moving body apa semua, tapi kita buat dia as a silhouette. And untuk MV nanti mungkin kita akan buat satu benda yang berdasarkan lagu maybe lebih wow, macam itulah kita punya plan lah. Ada dance ke apa, ada dance move ke apa, itu kita punya plan lah so far. Ikhwan jangan lupa nombor phone saya nanti. Nak boleh buat MV menari kan? Awak boleh menari tak? Boleh. Saya kena menari, kalau setakat duduk-duduk je kita tak mau tau. Tapi kalau tengok pada konsep muzik yang awak minat ni, modern, dance. Modern, yes. Itu genre yang memang Ikhwan nak fokus. Sebenarnya kalau ikutkan single pertama saya pun dia dah memang pop dah. Jadi saya ada jugalah, kami juga ada merancangkan genre-genre yang saya akan keluarkan nanti. Tapi untuk sekarang ni saya rasa kita kan baru habis dilanda pandemik apa semua. Jadi orang nak fun, orang nak something yang fresh, modern music. So saya bersetuju untuk ambil lagu ni dan saya dapat offer lagu ni. Jadi bila saya sebenarnya lagu ni bila lemas pula pakai mic, pakai mask kan. Okey, bila saya dapat offer lagu ni, saya dengar je first impression, saya dengar dia punya demo, saya dah kata wow dah, memang best lagu ni kan. So saya tak cakap banyak, saya just kita record lagu ni. And untuk future project tu kita akan go through one by one lah. So as for now memang saya akan fokuskan dengan genre muzik yang macam ni lah. Macam mana dengan penerimaan peminat-peminat Ikhwan tu? Okey, untuk sebelum ni, saya first single saya pada tahun 2017. Jadi ambil masa agak panjang sebenarnya, 6 ke 5 tahun untuk saya keluarkan single yang kedua. Mereka ada juga tanya bila keluar lagu. Okey, jadi bila saya dah keluar lagu ni, alhamdulillah, maksudnya saya dapat realisasikan apa yang diorang nak. And saya ada rezeki dan peluang ni untuk saya kongsikan dengan pendengar-pendengar lain lah. Cuma dalam 5 tahun yang tak ada keluar single ni, mana awak menghilang? Mengajuk dalam industri? Tidak. Buat benda lain ke? Tak, saya tak hilang. Cuma saya sambung pengajian. Pengajian saya pun sebenarnya dalam industri juga. Maksudnya saya belajar di bahagian pengurusan arts management. Okey. Jadi dalam masa sama saya buat freelance juga masa tu. Sebab masa tu saya tak ada under mana-mana label, saya freelance. Jadi saya buat macam-macam benda, TVC, apa yang kita boleh buat, kita buat. Sebab tengok pada gaya ni, model, iklan, berlakon, awak pernah berlakon? Berlakon pernah. Ada package lah. Wow, tapau lah. Tapau semua lah. Okay, bye. Sepatutnya I yang kena buy. Sebab tak ada market. Buy. Tak apa, nanti sebab ada belajar kan art management kan. Mungkin nanti Ikhwan boleh share juga. Okey, jadi mungkin Ikhwan boleh kongsikan Instagram untuk penonton kita nak follow. Okey, kalau korang nak follow Ikhwan, boleh follow dekat IG IQWAN Ikhwan.ALIF, Ikhwan Alif. So boleh follow dekat sana. Apa-apa update Ikhwan akan update dekat sana. Yes. Okey. Jadi untuk anda, inilah dia bakat-bakat baru yang kita bawakan ya, dan selalunya bila yang ada suara ni kita raikanlah. Kan, supaya bakat itu dapat diteruskan. Belum ada orang offer masuk program-program reality menyanyi ke? Sebelum ni awak dah pernah masuk. Betul. Dan kalau next kalau ada lah lagi offer, macam mana? Awak nak masuk lagi tak bertanding ni? Sebab awak kan. Mungkin bagi saya rasa masa saya masuk bertanding sebelum ni, usia muda. Kita baru nak exposure dekat big stage, bukan nama siaran lah, big pentas yang besar lah. Jadi kalau selepas ni mungkin ada peluang untuk saya orang kata masuk apa-apa rancangan, saya tak tolak lah. Okey, baiklah sekarang ni saya tak sabar nak dengar Ikhwan nyanyi. Jom sama-sama kita saksikan. Terima kasih kepada anda yang bersama dengan kami hari ini. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Bye. Okey. Dah. Wow, tunjukkan yang awak nari. Tunjukkan yang awak wow. Jadi kita masuk.
Nafsu digoda bila-bila saja iklan menular. Jiwa kacau, sesau, mau belanja. Asyik dicecam, mina-mina mulut lantang membawang. Duit aku, kamu diam je. Dunia ini bukanlah kekal lama, biar aku nikmatinya. Itu ini semua wow, cantik dari barang kau. Jangan iri hati kau, nanti kau yang terpukau. Kanan kiri semua wow, datang dorong pastu jauh. Dengki selalu rugi kau, pandang aku terus wow. Pecah tembelang, rupa-rupanya kau tikam belakang. Ramah mata, harta, duit semata. Dunia ini bukanlah kekal lama, biar aku nikmatinya. Itu ini semua wow, cantik dari barang kau. Jangan iri hati kau, nanti kau yang terpukau. Kanan kiri semua wow, datang dorong pastu jauh. Dengki selalu rugi kau, pandang